Nama saya Stephanie Anak Kiai, nombor matrik 71697. Kami dari kumpulan ekspor dan tajuk kumpulan kami ialah kajian mengenai pembuatan manik yang merangkumi pelbagai aspek. Masuk segmen pasaran. Segmen pasaran bermaksud pemasaran yang merujuk kepada mengagregatkan bakal pembeli ke dalam kumpulan atau segmen dengan keperluan bersama dan yang bertindak balas serupa terhadap tindakan pasaran. Untuk isu yang pertama dalam segmen pasaran adalah geografi. Kebanyakan responden lebih memilih semua tempat untuk menjual atau mendapatkan hasil kraft tangan manik ini. Hal yang demikian kerana ia memudahkan untuk pembeli mencari hasil kraft tangan tersebut secara meluas. Bagi isu yang kedua pula iaitu segmen pasaran bagi psikografi, hampir keseluruhan responden telah bersetuju menyatakan bahawa kualiti hiasan reka bentuk mampu mempengaruhi minat orang ramai. Hal tersebut kerana jika kraft tangan manik mempunyai kualiti dan hiasan reka bentuk yang menarik, ia serta-merta akan menarik minat pelanggan untuk memilikinya. Selain itu, sebanyak 73.1% telah bersetuju bahawa golongan tua lebih meminati kraft tangan manik ini. Ini sesuai dengan peredaran zaman di mana golongan muda lebih ke arah digital berbanding membuat, membeli atau memiliki kraft tangan manik ini selain golongan muda yang betul-betul ingin memilikinya. Bukan itu sahaja, hampir kesemua responden telah bersetuju dengan cadangan yang diberikan iaitu mengadakan kempen promosi. Hal tersebut juga kerana selain mampu mengubah persepsi sikap prasangka, ia juga dapat meluaskan pengetahuan mengenai kraft tangan manik ini. Seterusnya pula adalah bahagian demografi. Bagi soalan demografi yang pertama, iaitu kumpulan golongan umur keberapa yang lebih berminat dalam menggunakan produk kraft tangan manik. Sebanyak 60.7% responden menyatakan bahawa golongan umur 31 tahun ke atas lebih berminat menggunakan produk kraft tangan manik. Hal ini adalah kerana golongan umur 31 tahun ke atas lebih gemar akan produk berkaitan dengan kraft tangan manik dan menjadikan kraft tangan manik sebagai koleksi mereka. Manakala bagi golongan 18 tahun ke bawah pula, mereka kebanyakannya kurang berminat dalam menggunakan kraft tangan manik kerana bagi mereka kraft tangan manik merupakan sesuatu yang tidak menarik. Seterusnya adalah bagi soalan pada masa kini dalam sebuah keluarga, adakah golongan generasi muda akan lebih berbelanja dalam pembelian yang berkaitan dengan kraft tangan manik? Responden lebih banyak menyatakan bahawa generasi muda kurang berbelanja dalam pembelian berkaitan dengan kraft tangan manik. Hal ini adalah kerana generasi muda lebih suka membeli barangan yang berunsurkan barangan moden yang mengikut aliran pada masa kini. Kemudian, seramai 91.2% responden menyokong bahawa golongan perempuan lebih arif mengenai kraft tangan manik berbanding dengan golongan lelaki. Hal ini kerana kebanyakan orang menganggap bahawa perempuan lebih berminat melakukan seni kraft tangan, kerana ia adalah kerja yang hanya perempuan sahaja perlu lakukan. Hal ini kerana kraft tangan manik yang kebiasaan yang dibuat dan dijual adalah koleksi perhiasan. Bagi contoh golongan perempuan seperti contoh kraft tangan manik, bagi anting, gelang, rantai, beg dan juga sebagainya. Bagi soalan terakhir bagi bahagian demografi, hampir kesemua responden bersetuju bahawa kaum pada masa kini masih mempertahankan serta mengamalkan pembuatan kraft tangan manik. Hal ini adalah kerana kesemua kaum masih menghargai tradisi turun-temurun dan tradisi kraft tangan manik ini akan dapat dikekalkan hingga selamanya agar dapat diturunkan ke generasi yang akan datang. Maksud atribut produk adalah sifat yang menandarakan produk ianya termasuk butiran yang nyata dan tidak menentukan ketara, subjektif dan objektif. Semua maklumat ini membolehkan pembeli mencari membandingkan pembeli memilih produk. Selain itu, atribut produk adalah ciri yang mentafsirkan produk tertentu dan akan mempengaruhi keputusan pembeli pengguna. Ianya juga atribut produk adalah menjadi ketara atau tidak ketara. Untuk kualiti, produk adalah bermaksud keupayaan sesuatu produk untuk menjalankan fungsinya dan berdaya saing dalam pasaran sasaran. Pembuatan manik sangat mementingkan kualiti produk bagi menjaga kekemasan manik ini. Melalui responden yang telah kami adakan, sebanyak 97.1% bersetuju untuk menggunakan manik yang lebih berkualiti dan meningkatkan penjualan manik. Hal ini kerana manik adalah tahan dan ianya juga lebih terjamin
kerana pelanggan sentiasa mencari barang berkualiti. Seterusnya, harga ialah kos yang dibayar seseorang untuk mendapatkan produk yang diperlukan. Merujuk kepada responden, sebanyak 98% bersetuju untuk menaikkan harga manik merupakan salah satu cabaran pembuat kraft tangan manik untuk menghasilkan kraft tangan manik yang lebih berkualiti. Hal ini disebabkan kerana harga barang sekarang naik harga dan ianya melibatkan lingkungan penjual. Berdasarkan catepai bagi soalan nombor 3 dalam bahagian B, seramai 102 orang responden yang menjawab borang soal selidik ini. Seramai 92.2% orang setuju bahawa corak dan warna manik yang digunakan bagi pembuatan kraft tangan manik adalah berbeza mengikut setiap etnik, manakala 7.8% memilih tidak setuju. Ini bermakna majoriti memilih setuju tentang pernyataan tersebut. Hal ini kerana setiap manik mempunyai keindahan dari segi corak dan warna yang tersendiri mengikut sosial budaya kaum. Bagi orang Ulu pula, setiap warna manik seperti putih, hijau, biru, kuning dan merah mempunyai maksudnya yang tersendiri. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang soalan nombor 4. Berdasarkan catepai soalan nombor 4 dalam bahagian B, terdapat 99% orang setuju bahawa reka bentuk kraft tangan manik yang dibuat dalam kalangan masyarakat adalah berbeza kerana mengikut kreativiti masing-masing, manakala 3% tidak setuju. Jadi, majoriti responden memilih setuju. Hal ini kerana kreativiti tersebut bergantung kepada diri sendiri walaupun teknik sulaman manik sama. Jadi, idea yang diperlukan untuk reka bentuk kraft tangan amatlah penting kerana ini merupakan elemen penting dalam menarik perhatian pembeli. Seterusnya, saya akan bentang pada bahagian kelebihan daya saing. Kelebihan daya saing adalah kedudukan yang menguntungkan yang dicari oleh organisasi untuk menjadi lebih menguntungkan daripada pesaingnya. Untuk memperoleh dan mengekalkan kelebihan daya saing, organisasi mesti menunjukkan nilai perbandingan atau perbezaan yang lebih besar daripada pesaingnya dan menyampaikan maklumat tersebut kepada pasaran sasaran yang dikehendakinya. Sebagai contohnya, masyarakat mengiklankan produk pada harga yang lebih rendah daripada produk serupa daripada pesaing. Perkara yang sama berlaku jika produk yang diiklankan lebih mahal tetapi menawarkan ciri unik yang sanggup dibayar oleh pelanggan. Untuk isi yang pertama, seramai 98% responden bersetuju bahawa harga kraft tangan manik perlu dijual mengikut harga yang bersesuai ikut kualiti bahan yang digunakan. Hal ini demikian kerana yang berkualiti lebih terjamin dan juga dapat menarik lebih ramai lagi pelanggan untuk datang membeli. Bagi isi yang kedua, sebanyak 99 orang responden bersetuju bahawa keunikan pembuatan kraft tangan manik dapat menarik perhatian orang ramai. Hal ini disebabkan kraft tangan manik adalah satu produk yang unik, iaitu ia dihasilkan mengikut kesukaan dan kreativiti pembuatnya. Antara kraft tangan yang dapat dihasilkan melalui penggunaan manik ialah keroncang, gelang rantai, bakul dan sebagainya. Akhir sekali, bagi isi yang ketiga, sebanyak 96% orang responden bersetuju sekiranya pembelian kraft tangan manik tidak dikenakan cas penghantaran kepada pembeli yang membuat tempahan melebihi RM50. Hal ini disebabkan pembuat kraft tangan manik ini tidak akan rugi jika pembeli membeli kraft tangan melebihi dari RM50.